Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini, saudara dan saudari semua. Semoga anda semua berada di dalam keadaan baik dan sentiasa mengamalkan budaya kerja yang sihat dan selamat di tempat kerja anda semua. Baik, pada hari ini, saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan info rentis dan aktiviti-aktiviti yang berbahaya di bawah talian penghantaran. Baik, yang pertama saya akan menerangkan kepada anda semua apakah itu rentis dan aspek-aspek yang diguna pakai dalam menentukan kelebaran sesuatu rentis bagi talian penghantaran. Rentis talian penghantaran adalah diperlukan untuk mengawal sebarang aktiviti di dalam kawasan rentis. Keperluan lebar kawasan laluan adalah berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, paras medan elektrik atau magnetik di bawah talian penghantaran. Yang kedua, jarak selamat daripada pokok-pokok bahaya. Yang ketiga, laluan dan kawasan untuk kerja-kerja senggaraan. Dan yang keempat, sebagai had kawasan berisiko tinggi daripada aktiviti yang membahayakan talian penghantaran. Baik, daripada gambar ini, tuan-tuan boleh lihat di sini kelebaran rentis sesuatu talian penghantaran berdasarkan tahap voltan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, bagi talian penghantaran bervoltan 132 kV, jarak ataupun lebar rentis bermula daripada tengah menara ke kanan dan ke kiri adalah sepanjang 20 meter. Dan begitulah seterusnya dengan voltan-voltan yang lain. Baik, seterusnya saya akan menerangkan kepada anda semua berkenaan dengan aktiviti-aktiviti berbahaya di bawah talian penghantaran. Yang pertama, anda adalah dilarang untuk menggunakan kren atau jentera berat berdekatan dengan talian penghantaran TNB. Ini bagi mengelakkan kren berkenaan daripada tersentuh talian penghantaran yang hidup dan menyebabkan pelantikan kepada sistem TNB dan juga kemalangan kepada pengendali kren berkenaan. Yang kedua, anda adalah dilarang untuk membuang, membakar sampah di dalam atau berdekatan rentis talian penghantaran TNB. Yang ketiga, anda adalah dilarang untuk mengambil, memotong tanah berdekatan dengan talian penghantaran TNB. Ini bagi memastikan tidak berlaku runtuhan tanah yang boleh menyebabkan menara TNB daripada tumbang. Sila laporkan segera kepada pihak TNB jika anda ternampak aktiviti-aktiviti yang mencurigakan berhampiran dengan talian penghantaran TNB. Yang keempat, anda juga adalah dilarang untuk membuang, menambak bahan binaan atau buangan di dalam rentis talian penghantaran TNB. Ini adalah perkara yang amat berbahaya kerana talian penghantaran TNB telah direka bentuk dengan jarak kelegaan yang tertentu. Jika berlaku penambakan tanah secara haram, kemalangan elektrik kemungkinan boleh berlaku disebabkan oleh jarak kelegaan yang tidak mencukupi dan boleh menyebabkan kemalangan maut di kawasan berkenaan. Yang kelima, dilarang untuk memusingkan tower crane memasuki rentis talian penghantaran TNB. Kepada anda yang bertugas sebagai pengendali kren, sila ambil perhatian berkenaan perkara ini. Sila kekalkan jarak keselamatan dan patuhi akta dan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Yang keenam, anda adalah dilarang untuk memanjat talian penghantaran TNB. Yang seterusnya, anda juga adalah dilarang untuk membawa, memacak tiang, galah, objek tinggi, bermain layang-layang
berdekatan atau di dalam rentis talian penghantaran TNB. Ini bagi mengelakkan objek panjang berkenaan terkena talian penghantaran yang hidup, di mana boleh menyebabkan kemalangan elektrik berlaku. Anda juga adalah dilarang untuk mencuri, merosakkan besi palang menara ataupun aksesori menara talian penghantaran TNB. Anda juga adalah dilarang untuk menyimpan barang di dalam rentis talian penghantaran TNB. Selain daripada itu, anda juga adalah dilarang untuk mendirikan rumah atau apa-apa sahaja bangunan ataupun struktur di dalam rentis talian penghantaran TNB. Anda juga adalah dilarang untuk meletak kenderaan di bawah talian penghantaran TNB. Dan yang terakhir, anda juga adalah dilarang untuk mendirikan papan iklan di dalam rentis TNB. Saya kongsikan juga di sini, penalti akan dikenakan kepada mereka-mereka yang sengaja merosakkan atau menyebabkan kerosakan kepada talian penghantaran TNB. Dan yang terakhir, saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan kemalangan elektrik yang pernah berlaku sebagai ingatan dan panduan kita bersama. Kes ini saya petik daripada Kerajaan Akhbar Tempatan yang menceritakan berkenaan dengan petani parah disambak elektrik bervoltan tinggi. Daripada kereta akhbar tersebut telah menyatakan bahawa seorang pembantu jentera penuai padi melecur seluruh badan dan di muka selepas terkena renjatan elektrik bervoltan tinggi ketika bekerja di atas jentera yang mengambil padi. Baiklah saudara dan saudari semua, setakat ini dulu perkongsian saya pada hari ini. Semoga anda semua dapat menyampaikan ilmu yang dipelajari ini kepada semua rakan-rakan sekerja, sanak saudara dan jiran tetangga sebagai panduan dan ingatan bersama. Sama-samalah kita sentiasa mengamalkan budaya kerja dan selamat dalam kehidupan seharian kita. Sehingga bertemu lagi di lain episod, jangan lupa like, share dan subscribe channel saya untuk perkongsian selanjutnya. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.